Saya dilahirkan pada tahun 1933. Saya dilahirkan pada 18 April. Saya banyak tempat saya sekolah Melayu Penang Tunggal. Saya di Penang Tunggal lah cetusnya Perang Dunia Kedua, iaitu pada tahun 1940. Berakhir 1941 kebetulan Disember. Saya sendiri lihat kapal terbang Tun. Dalam perjalanan penerbangan mereka untuk merebom Pulau Pinang. Kapal terbang itu datangnya dari Indochina. Dia ada pengkalan di situ. Jadi dia nak bom dalam perjalanan penerbangan ke Pulau Pinang. Saya tengok sini pada masa itu kapal terbang itu melalui Penang Tunggal. Saya dapat melihat kemiskinan yang amat sangat pada masa itu di kalangan orang Melayu. Habis perang tu, saya pergi ke sungai sebab pada masa itu orang semua bergantung dari sungai untuk air. Tak ada pipe air. Ayah saya hantar ke sekolah menengah Inggeris di Ibrahim School. Pada masa itu umur saya 14 tahun. Ibrahim School Sungai Petani. Saya bila masuk sekolah tu, saya masuk pada Special Malay 1. Saya tak tahu pun sepatah pun bahasa Inggeris. Tapi ada seorang guru di situ yang amat cuma pun dia tak lulus school certificate pun. Tapi dia seorang guru orang Melayu kita. Tapi dia seorang guru yang cuma pun tak berlatih, tapi seorang guru yang amat cekap dalam pengajaran. Jadi di bawah pengajaran dia dalam masa 2 tahun saja kita murid-murid dia ni telah berupaya berbual dan menulis dalam bahasa Inggeris dengan cekap. Lepas saya di Ibrahim School, saya hingga lulus school certificate ini yang dikelolakan oleh University of Cambridge. Pada masa itu school feesnya hanya RM2.50 sebulan. Walaupun demikian, ada orang bapa yang terpaksa berhentikan anak di sekolah sebab tak upaya bayar RM2.50 sebulan. Lepas periksaan school certificate itu, saya dipilih menyertai khusus latihan guru di Kirby, England. Itu tahun 1993. Saya lupa nak beritahu tadi, saya masuk ke Band School tu tahun 1947. Iaitu pada ketika itu umur saya 14 tahun. Saya lulus school certificate pada tahun 1952. Jadi pada tahun 1993 kita pergi ke College Kirby di England. Di Kirby itu semua pensyarahnya amat terkemuka lah. Ada yang ada PhD, ada yang ada master degree, semuanya ada ijazah mereka. Dan pengajaran mereka pun amat mantap lah. Amat terkemuka lah, amat menarik lah pada saya. Dan di masa di Kirby tu saya bukan belajar hanya daripada buku-buku daripada belajar saya. Saya pergi sana, dia tengok benda barang-barang dia lah. Semua buatan England. Semua buatan England. Daripada kecil-kecil jarum lah, sehingga sebesar aircraft carrier, semua buatan England. Saya belajar lah banyak, bukan saja bukan saja saya belajar daripada buku, tapi juga daripada apa yang saya lihat tentang kehidupan orang di sana, budaya orang di sana. Bila dia orang kata datang pukul 3 yang datang. Orang yang datang lewat tu ialah orang yang mereka akan hina orang yang datang lewat. Kita tak begitu. Sehingga sekarang ni pun orang kita tak tahu nak datang supaya menepati masa. Sampai sekarang ni. Bukan peringkat saya kita saja. Peringkat atasan pun macam tu juga. Subjek-subjek yang biasa diajar di maktab perguruan praktika itulah. Antaranya apa nama psikologi kan. Psikologi.
teaching method. Kemudian saya menyediakan rancangan pelajaran sejarah, ilmu alam, sains untuk meningkatkan lagi pengetahuan guru supaya boleh mengajar atau pelajaran mantap ini dengan lebih cepat. Tapi yang terkenal sekali adalah tentang psikologi lah. Saya tak sangka langsung bahawa saya akan datang ke SITC. Saya pada masa itu mengambil, masa saya di sekolah school certificate, saya dapat distinction dalam sains lah. Kemudian saya ditempatkan di SITC untuk mengajar sains. Pada masa itu prinsipal dia atau pengetua dia ialah saya ingat lagi Mr. Goodchild. Jadi saya jumpa dia lah. Saya kata nak mengajar sains, dia nak saya ada lab. Dia kata pada saya, you build the science lab. Jadi selama setahun saya bekerja untuk buat science lab. Kita pecah lantai-lantai, skala lantai itu depan, saya tahu lantai itu kalau pecah ada pipe bawah. Kalau ketiga itu Encik Aminuddin Martin, dia tak suka dengan kajian sains. Dia kata, dia jumpa saya, dia tanya saya apa mengajar sains, buat apa? Esok pergi sekolah mana ada sains dan agama, itu juga. Dia kata kat saya, kepada saya ajar nature studies lah, ajar nature studies. Kemudian saya buat cadangan supaya kita preparekan budak ni, sediakan budak ni, pelajar ni untuk SE, SPR, ajar sains. Jadi saya ajar dia orang, dan bahagian besar daripada dia orang khas lulus sains dalam bahasa Melayu. Ketika ni jadi ada buah juga lah, ada buah juga pada pengajaran saya. Sains ada hasil juga lah pengajaran sains saya di SITC. Saya belajar bahasa Inggeris, saya belajar ilmu alam, saya belajar sejarah untuk masuk higher school certificate. Jadi dalam bila datang manfaat saya pergi masuk belajar higher school certificate. Saya pasti tengok budak-budak Melayu, budak datang ke sini. Sejak tahun 1922, dia orang buat baju kemeja, seluar, pendek, panjang, baju Melayu pun dia buat. Dia tanya malam satu tak ada. Bukan dia Melayu. Limun. Dia ni punya laku. Dia buat duit takkan budak kita tu guna duit bulanan dia orang makan. Kemudian saya pasti tentang kemiskinan orang Melayu. Pada masa budak raja ni baru datang ke Baghdad, saya nampak keadaan orang kata Inggeris kata malnutrition. Tak cukup makan lah budak ni. Kita nampak kemiskinan ni datang daripada kampung ni. Pada masa tu tak ada perpustakaan. Padahal di sekolah Imam Ibrahim, sekolah Inggeris yang ada beberapa lemari, beberapa lemari. Semua pun tak ada bangunan perpustakaan. Tapi dia orang ada bilik untuk tapis. Di situlah perpustakaan. Satu dalam bilik untuk buku sebagai perpustakaan. Bilik bacaan ialah bilik tengah. Bilik tengah tu dia orang ada rumah kerajaan. Jadi bilik tengah tu bilik common room lah. Jadi itulah orang macam dia macam. Tak ada bilik khas untuk bacaan, untuk belajar, tak ada. Yang bilik darjah yang kosong. Ada perbezaan antara guru yang dilatih dengan kapsulan bahasa Inggeris SITC dengan guru yang tak dilatih. Sebab saya di Penang Tunggal, sekolah atak saya. Jadi di situ saya diajar oleh pada mulanya orang-orang yang tak ada latihan guru.
permulaannya. Kemudian tiba seorang yang dapat latihan SITC. Dia nampak perbezaan, lebih berdisiplin. Sekolah Melayu. Tak ada dinding, tak ada bilik darjah. Dia cuma kumpulan darjah 1 situ, darjah 2 situ. Guru darjah 1 mengajar, guru darjah 2 ni kita dengar. Saya biasa jumpa dengan pendidikan tahu kan. Macam tu dia bukan guru lagi. Dia datang ke maktab perguruan, ada urusan apa tu dia tahu lah. Dia ni rendah itu, jadi dia badan dia besar. Saya tanya dia, macam mana saya nak mengajar ni tentang istilah sains ni. Saya tanya dia tentang istilah sains dan guna kata Inggeris. Dan gunakan, jangan dia reka kata Melayu, guna kata Inggeris. Pada masa saya pergi tu, zaman darurat ni dah longgar sikit. Tapi sebelum tu betul-betul tempat tu siapa tak boleh keluar malam. Kalau malam dia ada jam-jam dia boleh orang keluar, kemudian sekian jam orang tak boleh keluar, tak berkurung. Jadi pada masa saya pergi tu benda berkurung tak ada. Itu Melayu yang pertama kali dalam dia nama pasal ni tak lulus sedikit pun, tak pergi sekolah Inggeris pun, dia boleh cakap bahasa Inggeris. Dia boleh ranting. Kadang tu budak ni memerentaknya budak-budak kolej. Masa tu guru besar Cikgu Rai mentua ni bila jadi budak ni dia tanya Cikgu Teh ni apa sebab ni dia orang belum merentak. dia semua Cikgu Rai betul tak Cikgu Rai nak buat macam mana dia budak nak merentak. Dia kata pada saya yang betulnya dia orang ni dia orang budak ni mau demokrasi. Kita mau demokrasi. Jadi Cikgu Rai kata apa ni, Cikgu cari apa dia orang mau tau. Dia mau kerasi. Cikgu Rai saya pengalaman ni. Tapi bukan semua semua yang ada itu yang benar. Misalnya cerita pasal anak cucu Panuan yang kena tikam di British Advisor tu, yang kena British Resident dekat yang kena bunuh. Jadi dia ni tak suka kepada orang Melayu lah. Orang Melayu bunuh nenek dia English. Satu orang anak. Jadi dia jadi ahli di kelab yang Melayu. Bucan tu dia dapat bajet daripada macam pelajaran Kuala Lumpur. Dapat RM4,000 ke setahun. Tapi dia tak belanja semua. Sebenarnya di maktab tu ada jawatan untuk pendaftar. Dengan jawatan untuk pegawai kerja. Pendaftar jaga pasal kaki tangan stamp. Pegawai kerja ni jaga pasal kewangan. Dia tak isi semua jawatan tu, dia guna tak guna dia. Jadi budak-budak ni dalam buku ni dia merontak, dia mau kerusi, dia mau meja, dia mau, sebab dia tak mau duduk terendah. Sebab dulu nak ada dewan kayu, buatan kayu tengah nama kampus tu, apa nama dewan dia tanggapan tayang gambar untuk untuk hiburan budak lah, bulan 3 kali, 2 minggu sekali kan. Dan dia terpaksa duduk tiang-tiang kerana kerusi. Jadi budak ni minta kerusi. Principal tak mau beli. Dia tahan duit.
Dia tak tahu, dia pulang balik dia orang dia orang belajar. Sebenarnya dalam jiwa saya dah lama ada hasrat untuk menulis lepas sekolah ni. Lepas dari sekolah boleh kata kerap juga lah, kalau saya tulis sesuatu cikgu akan suruh saya baca. Juga sekali itu cek pada mati lagi kawan saya kata saya tulis pasal basketball, saya masa sekolah Melayu lah. Karang kita basketball, saya karang kita basketball tu cikgu suruh saya baca dalam kelas saya basketball. Kemudian bila saya pergi brand school faham juga saya tulis karangan apa guru suruh saya baca. Jadi hati untuk menulis mengarang pun dia ada. Jadi bila saya ada peluang saya kerja di kementerian ada masalah saya tulis lah surat tu. Jadi semua yang ada dalam jiwa saya semua saya curahkan ke dalam buku tu seperti air terjun. Dalam 3 jilid buku tu, yang pertama tentang kemerdekaan, yang kedua tentang pembangunan, yang ketiga tentang pendidikan. Itulah yang kemudian baru-baru ni saya tulis pelajaran. Saya tulis pula, tulis dalam bentuk drama pentas. Baru keluar dia. Kemudian tentang nak pesan kepada generasi muda ni, saya ingat saya nak meminta supaya orang-orang muda kita ni berdisiplin. Berdisiplin tu apa yang saya urai apa mana dia semua tahu itu. Kita buat apa yang patut kita buat dan jangan buat apa yang tak patut kita buat. Dan kita buat apa yang patut kita buat dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati untuk meninggikan bangsa, agama dan negara. Dulu ni ada seorang presiden Amerika, dia kata dalam ucapannya, dia kata jangan harapkan apa negara anda buat pada anda, kita mengharapkan apa yang anda buat pada negara. Jadi begitulah. Jadi orang kita nak memberi sumbangan pada negara. Sumbangan diberi dengan menjalankan kewajipan dengan penuh hati. Itulah pesanan saya.